fenomena yang ada hari ini, kalau kita tengok, dahsyat kan? Keadaan dia cukup dahsyat. Kalau kita tengok, Afrika ada 30% daripada world reserve. Maknanya harta dekat bawah tanah kat Afrika ni 30% daripada dunia. Dan masa sama kalau kita tengok Afrika sendiri, dia ada 40% daripada gold, 90% daripada heavy metal, kromium dengan platinum. Tapi dalam masa yang sama kan, dia dicuri berkali-kali dengan tax haven, dengan expatriate, dengan foreign investor dan debt repayment. Contoh debt repayment ni, kita ambil contoh Ghana, satu negara lah Ghana. Ghana, dia kena bayar bunga dia, interest dia, daripada setiap wang yang kerajaan dia buat, 30% dia bayar interest. 30%. Mana kata kerajaan dapat 1 bilion, 300 juta USD dia kena bagi kepada banker-banker dan ni semua, supaya bayar sebab dia berhutang dengan mereka. Walaupun dulu banker-banker ni datang dalam bentuk World Bank. World Bank datang, hantar, buatlah pinjaman, apa semua, IMF. Jadi dalam keadaan jatuh, akhirnya dia jerat sampai habis. Ambil contoh macam Al Jazeera punya report 2007. Katalah ada satu berlian kan. Berlian dibawa keluar daripada Afrika. Yang dapat balik ke negara Afrika tu berapa? Tak sampai 1% daripada harga jualan. Mana kalau gali, tak sampai 1% dapat. Jadi keadaan dunia ni dia cukup dahsyat. Dalam masa yang sama, 130,000, ni fakta terbaru, 130,000 tak makan esok, tak makan lusa meninggal kat Afrika juga. Dalam masa yang sama, 50 juta tak cukup makan kat Afrika. Lepas tu bayang kan, dia kata okay, foreign aid kepada Afrika, dia bagi banyak bilion. Foreign aid yang dihantar tu tak sampai 1/3 daripada debt repayment kepada interest, debt repayment kepada penghutang. Tak sampai 1/3. Dia bayar interest 3 kali ganda daripada apa bantuan yang diberi kepada Afrika. So ini reality. Dan kalau kita tengok reality lagi, perang digunakan berkali-kali. US dia nak survive, dia kena buat perang. Dia nak survive di ekonomi tu, dia kena buat perang. Contoh bila Ukraine, elok-elok dah sign Minsk Accord, kata tak nak perang. Sekali dia buat perang, kenapa? Inflation dia dah lain macam. Jadi dia kena buat debt, dia kena bagi hutang keluar. Nak bagi hutang kepada siapa? Bagi hutang kat kita tak ada. Kecil-kecil je negeri-negeri. Dia buat perang, dia boleh bagi hutang 200 bilion. Dalam masa yang sama, estimation kan, dia 411 bilion diperlukan untuk build up Ukraine. Dalam masa yang sama, dia ajak geng-geng Yahudi juga. Awal-awal lagi BlackRock dah datang sign. BlackRock dah datang masuk sejak 5 tahun lepas untuk apa-apa isu perang kat Ukraine. BlackRock ni paling Yahudi lah. Kalau tanya kat luar sana, siapa yang fund investor, yang syarikat, yang bank yang paling Yahudi, antaranya BlackRock. BlackRock ni asal nama Blackstone. Blackstone ni dia ambil daripada batu hitam Kabbalah yang diorang puja tu. Dan BlackRock, bawah dia asset under manage dia, AUM dia adalah 9 trilion USD, which is global punya GDP adalah 89 million. Maknanya almost 10%, lebih 10% daripada global GDP di manage. Gila kan? Belakang dia siapa? Belakang dia kalau tengok, oh ni rekod kan, tak boleh kan, tak boleh cerita lah kan? Dan dalam keadaan semua tu, dia perlukan peperangan tu. Peperangan sebagai mekanisme untuk naikkan ekonomi. Dan adakah kita bahagia dengan keadaan sekarang? Harga rumah takkan turun. Contoh, kalau ikut projection CPI, harga rumah akan terus naik. Harga rumah yang sekarang ni 200,000 akan datang dalam masa 30 tahun, dia bank paksa menjadi 600,000. Adakah kita seronok? Punca dia juga sebab bank dia mudahkan pinjaman, bukan sebab harga rumah naik. Dan bila kita tanya soalan kritikal, adakah harga rumah akan turun, harga barang akan turun, teknologi akan turun? Contoh sekarang beli handphone, makin naik harga ke makin turun harga? iPhone 1 dengan iPhone 13, makin naik ke makin turun? Walaupun teknologi manufacturing lagi canggih, harga barang nak gali lubang makin murah, semua benda lagi ni, tapi makin mahal. Bahagia kita. Dan mereka cuba solve masalah ni dengan filosofi dia daripada tadi, supply and demand. Dan kalau tengok, dia sekat kat dua, kapitalisme dengan socialism. Pergi mana pun dua ni. Kapitalisme dia pergi pada self-interest, yang penting apa aku nak. Socialism dia pergi kepada interest of the masses, yang ramai dia nak macam mana. Tapi dia sangkut, nak buat macam mana. Sebab kapitalisme dia dah mendarah daging habis dah. Contoh yang berlaku hari ni, cubaan dia lah. Dia cubalah tukar, last sekali sama dia. Dia cubalah kembangkan jadi ada firm dan sebagainya. Tapi ends up nanti akhirnya semua benda ni dia accelerate kepada situasi yang berlaku hari ni. Kalau kita tengok, yang mana mereka pegang kepada khazanah ni, dunia ni adalah milik manusia. Ni yang berlaku hari ni. Dan kalau tengok, rakyat sebenarnya tidak dibenarkan untuk memiliki, melainkan serpihan-serpihan yang dapat daripada orang kaya. Ini format yang ada. Apa-apa dapat, orang kata hujung-hujung cukai gigi, yang itulah hujung-hujung. Dia takkan dapat. Bukti dia apa hari ni? Saya tanya, selain daripada yang dah bersara, berapa ramai yang hari ni hutang dia lagi rendah daripada duit yang dia ada? Hidup kita semua benda berhutang. Bahagia tak? Sebab akhirnya kena lalu dia punya kapitalis tu. Kena lalu bank, kena lalu ni semua. Dan dalam masa sama, kita nak jadi kaya tak kaya sangat.
Kita sekarang ni nak beli tanah kat situ tunggu bersara. Umur 50 dapat keluar akaun 2 EPF baru bolehlah beli tanah kat situ. Sebelum tu tak mampu. Zaman dulu pergi je. Pergi teroka dapatlah. Atas usaha kita akhirnya tidak akan dikhianati oleh sistem. Hari ni tak. Sistem akan pegang, kita hanya akan dapat sebahagian daripada apa kita nak. Dua perkara as relate keadaan kerosakan ekonomi ada, iaitu financialization dengan manipulation. Financialization meaning semua benda dia jadi kena lalu bank. Jadi rosak habis. Satu rumah tak ada satu biji pasir pun, melainkan bank dah markup. Sampailah kepada manipulation. Manipulation maknanya kita beli barang yang kita tak perlu.